Stop recording. Okay, we start recording. So you may type your name and your card number. The first two one you retype again. The Tiala and Afina, you retype again. Your name and your number. The first two one you type again. Okay, so welcome to the class, environmental planning. So today maybe we're talking on this one about the manual saluran bersurat alam. Okay, this one is a manual saluran bersurat alam, stormwater management. Okay, pernah dengar ni kan? Stormwater management. So, ini dokumen semua, ingat you boleh cari dekat online lah. Sekarang ni semua benda boleh cari online kan? Okay. Sekejap, minimize ni. Okay, boleh nampak kan? Boleh? Ini report ni boleh cari sendiri ya. Stormwater management, dekat online boleh cari. Tunjuk-tunjuk sikit-sikit jalan kan? Ada lagi orang masuk. Okay. Stormwater management. So kita cakap ni apa? Urban stormwater management. Apa maksudnya stormwater? Tahu kan? What is stormwater? Siapa nak jawab? What is stormwater? Who want to answer? Hello? 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 Ada orang jawab? Stormwater. Apa itu? Bahasa Melayu pun boleh, bahasa apa pun boleh. Apa itu stormwater? Banjir kilat. Banjir kilat. Stormwater maksudnya air hujan lah kan. Storm tu maksudnya hujan lah, hujan lebat lah. Stormwater management, urban stormwater management maksudnya pengurusan air hujan ataupun air apa nama storm hujan, bukan hujan kan, dia apa, riput kan. Macam air riput. Tak ada translate lah kan. Dia maksudnya air riput, maksudnya apabila hujan lebat riput kan. Macam mana kan mengurus air riput ni. Kalau tak mengurus dia apa jadi? Banjir lah kan. The side effect if you didn't manage it will get a flooding problem. So it's everything done with the catchment to remedy existing stormwater problem. Remedy maksudnya apa? Mengurangkan kesan kan? The stormwater problem. Macam mana kita nak menguruskan kumpulan air hujan lah kan? Untuk mengelakkan masalah lah kan? So tujuannya untuk to prevent the occurrence of new problem. Nak elakkan masalah kan? Okay, so he actually stormwater. So dia punya stormwater management ni dia ada berkaitan dengan hydrological benda lah. Ini engineering sikit lah, bukan kita sangat. Dia ada berkaitan dengan water quality. That's why dia bukan nak kurangkan air saja. Kalau stormwater management kita tujuannya bukan nak kurangkan air saja, iaitu hydrological punya problem kan. Nak minimize the changes of hydrological characteristic. Maksudnya kita nak mengurus dari segi dia punya bilangan air kan. Nak kurangkan perubahan hydrological characteristic kan, seperti wet and dry weather flow kan. Semasa musim hujan ke musim kering kan. Hujan atau kering punya pengaliran air. Maksudnya air jangan mengalir terlebih laju, terlebih banyak kan. Ini hydrological ni berkaitan dengan quantity issue, iaitu air jangan banyak berlari kan. Kalau air banyak berlari, maksudnya kita akan banjir. Stormwater pun satu lagi lah, water quality. Sepatutnya kita akan mengurus kualiti air kan. Kurangkan pencemaran. Kan sepatutnya lah stormwater management ni. Kan, pollution entering the stormwater system. Macam mana kita kurangkan pencemaran air sungai, air parit, air larian ni kan. Okay. So stormwater management kita satu dari segi hydrological, kuantiti air kan, jangan banjir. Satu, jangan laju, jangan banyak kan. Satu lagi pasal quality kan. So dia ada keyword penting ni apa lagi? Vegetation, pertanian, tumbuh-tumbuhan. Sebenarnya tumbuh-tumbuhan yang penting tau. Kan, untuk mengkurangkan stormwater. Mengapa? Mengapa tumbuh-tumbuhan penting untuk mengkurangkan stormwater ni, kurangkan pengiraran air? Mengapa? Halo? Siapa nak bersuara? Janganlah duduk diam je. Nanti cakap kita tidak demokrasi ni. You all tak boleh bersuara. Bagi orang bersuara ni, cepat. Mengapa vegetation, tumbuh-tumbuhan penting dalam stormwater management ni? Sebab dia absorb water.
Yes, satu segi kuantiti boleh kurangkan air berlari kan? Elak banjir. Apa lagi satu? Yes, tadi ada orang bersuara juga kan? Siapa lagi? Apa lagi kepentingan tumbuh-tumbuhan? Dan melambatkan aliran air. Yes, reduce the speed kan? Okay. Reduce the water yang lari kan? So banyak air masuk ke pokok-pokok ni. So we reduce the quantity of water runoff kan? And then satu lagi reduce the speed kan? Kelajuan tu. Apa lagi kebaikan vegetation untuk stormwater ni? Tadi atas ada hydrological water quality kan? Dari segi water quality, any contribution from vegetation? Any contribution? Vegetation to the quality of water? Ada tak? Tapis. Ada? Menapis. Tapis kan? air. Yeah, tapis air. Ingat, you nampak ke? Kita tutup puncak alam kan? Kalau dari puncak alam pergi ke puncak alam kan? Kalau ada jalan yang kecil itu, you perasan ke tepi, ada satu tepi jalan ni, ada orang pergi ambil air bukit itu? Perasan ke? Ada. Kalau bukit itu tak ada pokok, boleh ke dapat air bersih tu? Tak boleh. Tak boleh, nanti ada soil erosion, semua air lagi kotor kan. Disebabkan bukit itu ada tanah, ada batu, mesti ada vegetation. So apabila air hujan turun, melalui pokok-pokok, tanah-tanah itu, akhirnya air jadi air yang bersih kan. Itu macam mineral water kan. Jadi seorang pergi ambil air kan, air bersih kan, air sihat kan. Natural water. That's why vegetation itu penting. Kalau without vegetation, air bukit turun itu sila-sila jadi air kerok nanti kan. So vegetation ada reduce the quantity of water runoff and also improve the quality of water. Macam wetland kan, tempat wetland tu banyak pokok-pokok kan. Itu pun mengkurangkan hakisan tanah lagi kan. Less hakisan, less erosion, so kita water quality pun improve lah kan. Kalau ada erosion, water quality pun polluted kan. Environment lah, aquatic habitat, kita punya benda hidup air ni pun penting kan dalam stormwater management kan. Okay, so ini ada masa cari sendiri, boleh baca. So, the urban water system, that's why kita dulu belajar itu apa? Hydrological cycle kan, kitaran air, hydrological cycle. So, dunia ni ada ke air baru? Rasa, ada ke air baru? Tak ada kan? Mana ada air baru? Air ni sudah berkitar kan, recycle kan, tak tahu how many billions years kan. Memang tak ada air baru kan. So, air ni datang dari mana? Dari semua ni lah kan. So sebenarnya dalam apa nama ini, stormwater management, kita boleh gunakan teknik-teknik ini semua tak, untuk mengkurangkan air berlari ni supaya boleh kurangkan banjir kan, seperti reservoir, lake kan, tasik-tasik ni kan, ponds kan. Ini regional level juga kan, kita boleh buat. Atau wetland, tanah lembap kan. Dry detention basin. Dry detention basin maksudnya apa? Dia macam kawasan rendah kan. Dia kawasan hijau yang rendah. Biasanya kering kan. Biasanya kering. Apabila hujan, dia bertakung air. Apabila tak berhujan, dia kering. That's why dia boleh gunakan untuk main bola lagi lah kan. Waktu kering, tak hujan, boleh main bola. Apabila hujan, dia tak boleh main bola lah. Kalau main nanti jadi water ball lah kan. Sebab tu jadi kolam lah. Dry detention basin kan. So, sesuainya kita buat layout kan. Kawasan hijau ni di kawasan rendah. So, apabila kering, maksudnya tak hujan, kita boleh main bola. Apabila hujan, memang pun tak boleh main bola kan. Kalau hujan main bola, apa kesan dia? Apa kemungkinan berlaku? Yes, tanya soalan you. Kalau hujan ni, main bola boleh ke dekat padang bola? Boleh ke tak boleh? Halo? Halo? Tak boleh. Mengapa tak boleh? Tak Mengapa boleh, kena kilat. Takut kena kilat kan. Tapi kecuali dia takut punya tak apalah. Dia dah jadi apa? Kan? Dia dah jadi orang hangus ke? Tak apalah kan. So, memandangkan padang bola ni hanya boleh guna semasa tak hujan. Bila hujan tak boleh guna. That's why padang bola ni patutnya di atas bukit ke di kawasan rendah? Kawasan rendah. Kawasan rendah. So apabila hujan, memang orang tak boleh main bola, biarlah dia tertakung air. Itu ni one of the dry detention basin lah kan. Digunakan untuk bertakung air. Mengapa nama dry? Sebab biasa nanti dry lah. Kalau wet itu maksudnya apa? Tiap hari berair. Adalah kolam. Kita buat kolam untuk menyimpan air. Boleh. Tak kira banjir ke, kering ke, hujan ke, berair. Itu guna untuk satu detention. Kedua, mungkin guna untuk aktiviti air lah.
Tapi pun boleh buat dry detention punya basin, iaitu hujan jadi kolam takungan kan. Apabila tak hujan, we use for the recreational purpose, dry recreation purpose. That's why boleh buat dry detention, pun boleh buat ponds kan, ataupun tasik kan, dua-dua boleh untuk simpan air kan. Atau infiltration basin, maksudnya air dia akan mengalir melalui tanah, lepas tu ke bawah tanah, air simpan di bawah tanah. So ini semua ialah measures, all the measures, kaedah-kaedah untuk mengkurangkan banjir, iaitu mengkurangkan water runoff, and then meningkatkan kebersihan air. Macam infiltration basin, air mengalir melalui tanah-tanah baru serap ke bawah tanah. Memang dia boleh kurangkan banjir, pun membersihkan air kan. Ataupun kita boleh buat benda lain untuk detention storage kan. Macam ada orang buat tanggi di bawah jalan raya ke, di bawah rumah ke, untuk menyimpang air. Sebenarnya boleh kan. Okay, ini semua boleh tengok sendiri. So, that's why orang dulu ingat nak takut banjir, dia buat apa? Dia buat longkang besar, parit besar kan. Akhirnya, kawasan tanah tinggi tak banjir, tanah rendah ya banjir. Sebab parit ke longkang tu mengalir air cepat ke kawasan rendah. Akhirnya kawasan tanah tinggi tak banjir, kawasan rendah jadi banjir. That's why sekali idea ialah storm water management ialah apa? Detain the water. Semua kawasan simpan air sendiri. And then slowly discharge to the river kan. Tak boleh laju. That's why dulu idea nak kurangkan banjir iaitu mengalir air dengan laju. Buat parit yang lurus, parit yang senang mengalir, jangan tertakung kan. Jangan sempat mengalir air laju. Kawasan ini tak banjir. Kawasan rendah bagi orang akan banjir. Orang tepi sungai akan banjir. So idea itu salah. So sekarang ni buat apa? Detention, simpan air. Setiap kawasan mesti buat dry detention ataupun buat wetland ataupun buat or the lake kan, apa kan, untuk simpan air kan, supaya masing-masing tidak banjir, tidak menyebabkan orang lain banjir. That's why sekali BLR semua kena ada kawasan takungan kan. Okay, so ini dia maksudnya kita memahami water hydrological cycle, kitaran air. So kita memahami kitaran air, kita nak kurangkan banjir, kita kena bagi air dia mengalir lambat, bukan mengalir laju lah. That's why kita buat tasik sebagainya kan. Sekarang ni masalah ni apa? Rainfall, hujan turun. Disebabkan kita punya urbanized land surface. Kita punya tanah bandar yang kurang menyerap air. Itu jadi masalah. That's why kena buat retention ataupun buat detention kan. Detention ni dia buat apa? Pipe, open drains kan. Mengalirkan air ke tempat lain supaya tak banjir. Tapi berhati-hati lah. Jangan tempat lain pula jadi banjir kan. So kalau boleh lepas mengalir patutnya masuk ke kolam tasik juga, simpan dulu sebelum pergi ke tanah rendah, sebelum ke sungai. Tak boleh laju-laju masuk sungai, nanti tepi sungai pun banjir. Retention ni air dia mengalir ke bawah tanah. So kita patutnya menggalakkan surface yang kurang konkret kan. Lebih banyakkan tanah hijau. Kalau urban kita lebih banyak green area kan. So kita boleh jadi retention. Air simpan di tanah kan, di pokok-pokok ni semua kan. So kita ucapkan banyak kawasan hijau. Kalau tak ada, kita kena buat detention kan. Air mengalir laju ke dalam kolam kan. Kita boleh mengalir terus ke sungai. Kena pergi ke detention area kan, seperti pergi ke tasik ke sebagainya lah kan. Okay, so ada tempat yang receiving the water kan. Kalau bagusnya kolam lah, tasik lah kan. Okay. So kalau retention air masuk soil, sebenarnya dia akan masuk jadi ground water, air bawah tanah. Jadi orang dulu minum apa? Air perigi kan. Maksudnya kita ambil air bawah tanah. Air bawah tanah datang dari mana? Air hujan kan. Air hujan dia retention di bawah tanah kan, masuk ke soil, masuk ke jadi ground water kan. So kalau urban ni masalah ni kita kurang mengalir air ke dalam bawah tanah. Jadi itu menyebabkan banjir. So kita kena juga banyak green area sebab air masuk ke bawah tanah. And then boleh detention juga mengalir ke kolam ke tasik kan, untuk detain kan. Itu dia, maksudnya kita kena belajar ekosistem semula jadi untuk kita mengurus air, bukan mengalir lajunya hal lah kan. So yang lain tu boleh baca sendiri ke apa kan. Okay, so ni tunjuk gambar sikit lah kan. Vegetated channel, kita mengalirkan air ke tempat lain. Tapi tak semestinya buat parit monsoon kan, monsoon drain. Macam kita punya apa nama, monsoon drain tahu kan, parit apa bahasa Melayu apa, so macam kita punya KL kan, river alive area tu kan, itu sungai tak nampak macam sungai kan, nama ni sungai tapi dia macam monsoon drain, macam satu parit, apa nama monsoon drain, parit apa bahasa Melayu, monsoon. Mengapa nama ni monsoon drain? Sebab
Dia sebenarnya bawah itu kecil punya tempat mengalir air waktu biasa. Yang ini apa tinggi mendalam ni sebenarnya dia untuk monsun saja. Mungkin masa monsun maksudnya masa monsun lah dia panggil akan hujan kuat kan, banyak air hujan kan. So nanti baru gunakan parit besar tu. Kan? So itu namanya monsoon drain kan. So sekarang ni macam river life. You semua tahu river life kan, KL tu kan. Ini nampak itu macam sungai macam monsoon drain. Dia macam monsoon drain kan. Sungai telah dibentuk jadi monsoon drain kan, jadi parit. Itu tak bagus. Kalau macam ni vegetated channel sebenarnya bagus. Dia mengalir air, masa yang sama sebenarnya dia serap air. Nampak dia macam kapasiti sini tak besar kan. Kalau buat monsoon drain macam kapasiti besar kan, boleh simpan banyak air kan. Tapi itu konkret. Ini lain, walaupun nampak cetek, tapi jangan lupa pokok-pokok tanah ni boleh serap air, dia boleh serap ke bawah tanah juga kan. So dia vegetated channel kan, air mengalir and then pergi ke tempat lain kan. Secara slowly kan, so tak membanjirkan tempat lain. Ini boleh takung sementara waktu kan. So principal element intended use is a storage oriented system. Sekarang ni stormwater kita nak ada detention facilities. Kita nak storage oriented, nak simpang air, bukan dia mengalir laju. Mengalir lambat tapi dia boleh simpang. So kawasan sini tak banjir, kawasan hilir dia tak banjir kan. Okay, boleh baca sendirilah kan. Kan ini semua boleh lah kan. Boleh masuk online cari lagi kan. So ini kita buat iklan saja kan. Okay, so storage oriented. Sekarang ni kita nak storage oriented, simpang air. Apa kebaikan simpang air? Kan, kita pas simpang air. So kebaikannya apa? More suitable for incorporation in newly developing area. Untuk kawasan baru kita sesuai lah kan, sebab kita boleh buat kolam ke, tasik ke, tangki kan. Tapi pada semasa mungkin tidak sesuai sebab sudah tak ada tanah, contohlah kan. Kebaikannya apa? Kuantiti air macam mana? Maybe designed to cause no significant increase, tidak meningkatkan pertambahan discharge water. Maksudnya kita tidak menghasilkan, membuangkan banyak air ke downstream. Kan, kebaikan detention ni, kita kurangkan downstream discharge. Maksudnya kita kurang membuang air ke kawasan hilir. Ini pentingnya. That's why sekarang stormwater management kita nak detain water. Kita nak simpang air. Storage oriented kan, kita nak simpang air. Sebab apa? Reduce the downstream discharge. Kita kurangkan pembuangan air ke kawasan yang rendah. Ini yang penting supaya kita tidak membawa masalah kepada orang lain. Kita memberi kesan kepada orang lain. Actually kebaikan juga removal of sediment. So disebabkan dia banyak gunakan sungai yang natural kan, ada pokok-pokok shrub semua ni. So air pun akan sebahagian tu akan masuk ke bawah tanah. So air jadi bersih lah. Akan removal of sediment, akan menapiskan kekorohan air sebenarnya kan. Okay. So dari segi quantity control memang dia boleh kurangkan air, hilangkan air berlari, that's why kurangkan quantity. Sebenarnya pun menaikkan kualiti air. And then untukkan recreation untuk boleh main, tak kira dry detention ke kan, ataupun buat wetland ke, ataupun buat pond pun boleh jadi recreation. Estetika memang lebih bagus. Sungai semua jadi ada pokok tumbuhan lebih bagus daripada konkret punya monsoon drain. Macam River Life punya KL tu lah. Nama dia River Life kan, tapi konkret lagi kan. So tak cantik lah, dia tak ada estetika value. And then boleh jadi water supply. Sebab kalau simpang air dengan bersih di kolam tu, kita boleh jadi water supply kan, untuk air. Penggalan air. Penggalan air tapi mungkin tak berani minum, kita boleh gunakan untuk tujuan lain kan. Untuk irrigation, untuk pertanian ke. Mungkin boleh untuk tandas ke. Kan, untuk landscaping ke, kan, tak sebagainya. Ground water recharge. Contohnya kita sekarang ambil mineral water kan, kita ambil air dari bawah tanah. Kalau air bawah tanah ambil laju, nanti bawah tanah tidak cukup air. That's why kita sesuai buat storage punya method kan, simpang air di kolam-kolam ke tasik dan sebagainya. Sebenarnya dia akan slowly mengalir ke bawah tanah juga. Dia akan recharge ke ground water. Sebab ground water yang diambil oleh perigi ke, ataupun kita buat yang collection untuk kita punya air minuman kan, yang apa, mineral water punya kan, bolehlah kita masukkan balik air itu, penting. Ground water recharge kan, kita charge kepada air bawah tanah, itu penting.
Kalau kita punya groundwater tak ada recharge, kita ambil saja air bawah tanah tapi tak recharge, maksudnya tak ada biarkan air sungai ni masuk balik. Kita semua pakai konkrit kan. Air sungai tidak masuk balik. Apa jadi? Air Yes. bawah tanah kering. Apa kering? Air bawah tanah kering. Air bawah tanah kering, apa kesan dia? Pokok-pokok mati. You tak mati ke? Manusia mati ke? Mati juga. Macam mana mati? Tak ada air. Bukan tak ada air, mati apa tahu? You ni nanti ada masa, oh ya Allah sekali tak boleh pergi library kan. Kalau pergi library, you pergi cari buku nama dia environmental science tau, environmental science. Dalam dia atau internet boleh cari tau. Di Amerika ke, di China ke, ada tempat ni, hari ni you tutup di atas tanah. Takut-takut malam masa you tidur, you sudah di bawah tanah tau. Rumah you sudah Mendap. mendap. Mengapa? Sebab negara ni macam US ke China ni, mereka kurang hujan tau. I think apabila mereka kurang hujan, mereka tidak macam Malaysia tau, banyak ambil rainwater harvesting ataupun ambil air bukit tau. Mereka ambil apa? Mereka ambil air bawah tanah tau. Apabila banyak ambil air bawah tanah, and then hujan sudah kurang. That's why, and then mungkin method mereka tak betul, tak ada simpang air, biar air mengalir ke sungai, ke laut saja. Akhirnya, tanah-tanah ni, bawah tanah sudah hilang. Air bawah tanah sudah hilang. Apabila air bawah tanah itu hilang, tekanan tanah itu sudah kurang. Sebab itu bawah jadi kosong kan, udara saja kan. So rumah yang berat itu atas tanah, akhirnya bersama dengan rumah, dengan tanah, dengan you yang tidur ini sekali. Daripada manusia hidup, masuk bawah tanah. Tenggelam sekali ya. Bahaya tau. Ataupun tanah itu tiba-tiba ada satu ruang kosong tu, lubang besar tu. Sebab tanah itu sudah bentak. That's why apabila kita overtaking the groundwater kan, ambil air mineral banyak sangat, actually ada satu problem. Kalau tak ada groundwater recharge kan, kita mengalir air laju ke laut contohnya, tambah banjir kan, akhirnya air bawah tanah kurang, tanah kita boleh bentak sink kan. Lepas tu lubang besar. Kalau tanah hijau lubang besar tak apa. Kalau rumah rumah sekali tenggelam, you tidur itu jadi terus dikebumikan lah, tak boleh kebumi lagi lah, terus kan, directly kan. Okay, that's why stormwater management ni dia bukan untuk menguruskan masalah banjir saja, dia juga membersihkan air. And then recharge the groundwater, so ina boleh ambil lagi air mineral. And then elakkan banyak masalah lain sebenarnya. Kan? That's why satu benda yang sustainable ni, sustainable measures ni, dia bukan baik untuk satu tau, dia baik untuk semua tau. Itu baru sustainable tau. Kan? Kalau satu aktiviti hanya ada satu kebaikan, tapi membiarkan orang lain tak bagus, itu bukan sustainable solution. Faham? Contohnya merompak untuk dapat kekayaan, dia bukan satu sustainable method lah kan. Rompak tak pakai kaya, tapi menyusahkan orang lain, itu bukan sustainable lah kan. Lama-lama pun kena dibelasah orang kan. So itu maksudnya bukan sustainable wishes. You buat benda yang baik, mesti semua orang baik, bukan you seorang je baik. That's why mengapa kita cakap stormwater management yang sustainable kan. Sebab dia baik untuk semua kan, untuk air quality, air quantity kan. Untuk juga tanah kita boleh terjaga, tidak ada masalah bentak sink kan, dan sebagainya. Okay? So itu ni. Tapi kalau kita cara apa? Lama ni. Cara lama kita mengalir ke air. Kita bukan nak simpang air. So apa dia jadi? Kuantiti air akan bertambah. Kita bukan mengkurangkan kuantiti, kita bertambahkan kuantiti. So semasa kita buat parit kan, konkrit punya. Apabila hujan, air parit itu akan bertambah lah, naik kan. Apabila naik terlalu tinggi, banjir. Sebab dia punya konsep bukan simpang air, dia mengalir air. So dia akan meningkatkan air kuantiti, especially dekat downstream lah kan, dekat kawasan rendah. That's why metod lama mengalir air dengan cara, dia punya keburukan ialah tanah rendah akan jadi banyak air, selain banjir lah. Discharge at the downstream kan. Dia kualiti air tak bagus lah. Apabila air mengalir laju ke kawasan rendah, dia akan bawa bersama tanah-tanah, sampah-sampah semua kan. That's why you pergi tengok tanah yang lembap ni, wetland area kan, kawasan payah pakau kan, biasanya banyak sampah. You pergi tengoklah macam kampung-kampung di tepi sungai, kampung-kampung di layang kan, bawah rumah, kawasan wetland biasanya banyak sampah. Bukan mereka buang sampah tu, sampah datang dari mana? Daripada upstream kan. Kawasan upstream ni, apabila air mengalir ke bawah, ke downstream, dia akan bawa bersama semua sampah yang orang buang ni. Dekat parit ke, dekat sungai ke, dekat longkang ke, dekat tepi jalan, tepi rumah ke semua kan. Habis air hujan turun, dia akan bawa semua sampah-sampah masuk ke parit, masuk ke sungai, sungai ke kawasan wetland.
That's why kampung nelayan biasa ni banyak sampah. Itu siapa buang sampah tu? Orang upstream yang buang kan. Jangan ingat orang kampung nelayan ni suka buang sampah. Orang lain buangkan dia sampai kawasan dia lah. That's why itu masalah quality. Mencemarkan sungai. Mencemarkan downstream. Kawasan hilir. Okay, so ini mengalir laju tidak bagus sebenarnya. So parit-parit ini digunakan untuk menyimpan dan mengalirkan storm water kan. Hardline channel kan, kita channel yang keras kan. Sebenarnya dia mengalir air kapasiti tak besar. Buat berapa besar parit, dia boleh mengalir berapa banyak saja. Tapi kalau buat secara yang green, dia lain. Dia boleh menyerap tepi kan. Dan kalau parit-parit ni perlukan bersihkan. Kalau tak bersih nanti sumpat, dia lagi banjir. Dia lain cara ni. Dia kena pembersihan kan. Okay? Ini bagi fikir sikit lah. So, environment ni, you belajar bukan tujuan untuk you menjerit-jerit cinta alam. Sebenarnya boleh apply untuk infrastructure. Boleh apply untuk kita punya planning solution kan. Contoh macam ni lah. Bila kita buat tasik-tasik semua, dia boleh simpan air hujan semasa hujan lebat kan. So, dia boleh kurangkan flooding issue. Dan masa yang sama, sebenarnya kolam kan, dia air quality boleh lebih bagus kan. Boleh gunakan untuk irrigation dan sebagainya kan. Tapi ini secara ini ialah apa, pollutant trap, maksudnya air mengalir ke sini dia akan melalui trap lah kan, untuk bersihkan, membuangkan sampah lah kan. Okay, so ini ada apa, siapa nak cakap apa ke? Ini mineral saluran masuk alam, boleh online cari ya, mineral saluran masuk alam. Okay. Okay, on-site detention, kita nak simpan air di kawasan masing-masing, kita nama on-site lah. You buat pembangunan, you simpan air di kawasan sendiri. Macam itulah. Simpan air boleh macam-macam, boleh above ground level, macam buat tasik ke, buat apa lah kan. Ataupun below ground, macam buat tangki di bawah tanah pun boleh. Kan, jadi simpan air sebelum mengalir ke kawasan downstream kan, to reduce the quantity of water runoff kan, kurangkan pelarian air kan. Ini engineer yang tanya calculation, kita mau tengok tak apa. Tunjuk sikit-sikit je. Ini ialah satu apa? Ini bukan tahun kan? Ini satu river basin. River basin maksud bila apa? Basin air sungai lah. Maksudnya air mengalir, ini anak-anak sungai kan. Anak sungai masuk ke sungai apa? anak sungai mengalir ke sungai utama kan. Ini satu namanya river basin. Maksudnya ini passing macam ini passing kitchen lah, tapi ini passing sungai. Kawasan sini punya air semua masuk ke sungai ni. So bila setiap pembangunan, dia minta you simpan air sendirilah. You jangan bertambahkan air. Prinsipnya senang, jangan bertambahkan quantity of water. Kita jangan tambahkan quantity air mengalir itu. So bila hujan, sepatutnya ada pokok, dia boleh serap air. Tapi you sebuah rumah atau bangunan, air yang patutnya diserap oleh pokok ni tak boleh diserap. Kalau you pakai dia lari, dia akan banjir. So, you kena simpankan dia. So, berapa banyak air yang biasanya dulu disimpan oleh pokok, sekarang ni kena disimpan di punya kolam, ataupun tangki, ataupun dry detention pun boleh. Itu penting. So, jangan meningkatkan quantity of water running on the surface lah kan. Itu penting. Itu prinsipal dia. Setiap orang simpan air sendiri. Setiap pembangunan, semua buat tangki-tangki atau kolam dry ke wet detention atau apa supaya kurangkan water runoff kan. Kita maintain the water runoff, jangan meningkatkan water runoff, nanti jadi flooding kan. So memang ada aesthetical value lah kan, atau multi-purpose storage ke sebagainya kan. Disimpan air hujan mungkin boleh digunakan balik untuk aktiviti lain kan. Parit untuk mengalir air saja, tapi detention ada macam-macam lah. So dia cakap warning, on-site detention area, storm water level may rise in the area during heavy rain. Kena bagi orang tahu. Macam pola sepak itu, kalau buat di kawasan rendah, kena buat signage ni, contoh lah kan. Kena bagi orang tahu, ini kawasan ni air boleh naik tau. You ingat main pola kan. Sekejap naik air, ada orang cakap, tak apa, saya tak takut kilat nak main air. Takut nanti tenggelam mati. Takut air akan naik laju tau. Akan naik laju. Sebab di kawasan rendah, dia akan simpan banyak hujannya. So, kena bagi orang tahu kan. Ini tempat boleh increase the level of water kan. Air boleh naik lajunya kan. Bukan takut kilat je, takut nanti dibanjiri kan, nanti tenggelam mati kan. Okay? So, wetland.
Ataupun green area pun boleh jadi detention. Mungkin on-site detention ataupun kita guna dry detention pond. Dia tasik simbak air hujan kering. Maksudnya waktu kering lah. Waktu tertentu je jadi berkolam kan. Memang kita boleh below ground storage kan. Simpan bawah tanah. Nanti kena pump balik lah. Actually satu lagi kita boleh buat rainwater harvesting kan. Kita simpan air hujan. Mengapa simpan air hujan? Satu, kurangkan banjir kan. Macam ni. Air hujan kita simpan. Tadi air bumbung ni kita masuk simpan. Simpan boleh guna supaya kita tak banjir kan. And then kita pun cimak air kan. Okay. Primary air masuk, ini inlet kan. Ada primary outlet, dia ini simpan di akhirnya masuk bawah tanah. Yalah satu. Dua, kita boleh guna. Lepas tu dia boleh simpan air untuk guna. Dan satu lagi boleh buang keluar lah. Mungkin air masuk sini dulu. Lepas tu buat filter, turun ke bawah. So kita guna air yang filter lah. Kalau dia terlebih, mungkin boleh keluar kan. Okay, ini semua boleh tengok-tengok. Ini macam engineering sikit lah infrastruktur punya kan. Bagi idea je. That's why planning kita kena tahu ni semua kan. That's why mengapa dalam planning sekarang ni kita sediakan dry detention pond ke, wetland ke, tak sebagainya kan. Atau pond ke, tak sebagainya lah kan. Untuk kita simpan air kan. Tapi orang Chinese pun suka kan. Kalau pembangunan ada tasik, dia cakap apa? Kuk feng shui kan. Ada sui. Sui maksudnya air lah kan. Semua cakap ada sui, ada air. Bagus lah kan. So untuk kurangkan banjir, meninggikan kita pekalang air kan. Janganlah harapkan air daripada bukit. So setiap kawasan kalau simpan air sendiri, bagus juga kan. Ini banyak calculation tak apalah. Tak payah tengok. Okay, ini semua boleh tengok-tengok lah. Macam mana kita buat wetland lah, island lah, benda kan. Tunjuk-tunjuk sikit je. So senang cerita, kita kena apa yang kita belajar ni semua, yang banyak calculation semua tak apa. Okay, so yang pokok ni apa? Apa yang belajar sebenarnya, ada prinsip-prinsip asas seperti hydrological cycle ni, kita boleh gunakan untuk planning ataupun untuk infrastructure design semua kan. Maksudnya kita how to manage the stormwater kan. That's why sekarang ni kita cakap apa? Tak ada pekalang air. Kalau tak ada pekalang air, kita pun ada banjir kan. That's why ada masalah banjir pun ada masalah pekalang air. So senangnya kita buat stormwater management lah. Ini lah. Kita simpan air di setiap kawasan. Apabila tak ada pekalang air, sepatutnya boleh gunakan air tasik ni semua kan. Tapi masalahnya, apabila air daripada tepi jalan ni masuk ke tasik, takut dia kotor. That's why salah satu yang sesuai ialah rainwater harvesting kan. We collect the water from our individual building. Itu air lebih bersih. So boleh kurangkan banjir, boleh gunakan semula, boleh reuse. Then more sustainable lah. Kita tak payah mengharapkan air sungai daripada bukit saja. Kan? Kita sentiasa simpan air hujan sendiri. Kan? So boleh reduce the flooding issue and also reduce or avoid the water shortage. Kan? Situasi satu solution di multiple profit kan, ataupun multiple benefits kan. Itu baru namanya sustainable. Kalau baik untuk satu, jahat untuk lain, tak baiklah kan. Okey, setakat ni siapa nak bersuara pasal apa kan? Ada? Ada? Semua boleh? Betul ke? Ke sudah tidur ni? Betul ke? Ada. Siapa nak cakap apa ke? Tak ada? Semua okey ya? Okey, doktor. Semua faham? Okay. That's why itu asal cakap you kan. Kalau kita minta you to list apa itu sustainable development, you tak payah hafal siapa-siapa punya kan. You tengok apa kita belajar tentang kitaran makanan. Kita belajar tentang apa semua kan. Seperti hydrological cycle kan. Nitrogen cycle sebagainya. Sebabnya dari sana so belajar banyak. You sendiri boleh tahu apa prinsip untuk makan kan. Macam hydrological cycle beritahu kita apa. Kita air nak bersih kena macam mana. Kita tamu banjir, kita nak buat macam mana kan? Ini orang pergi mana? Mungkin saya nampak aircon dia saja. Dia menunjukkan dia ada aircon kan ni. Okay.
So untuk assignment nombor 2, buat elok-elok assignment pertama saya perlu tengok lagi, tapi saya minta you baiki kan. Ya. Okay, assignment nombor 2 minta you buat poster. Okay, so mungkin buat grouping yang sama lah, tak payah buat grouping yang lain, grouping yang sama, so A group sama, nanti A groups. Setiap kumpulan buat 2 keping poster. Okay, tapi tak payah print, sama dulu kena print, sekarang tak payah print. Okay, pasal environmental impact. Okay, so 2 poster, satu poster beritahu apa environmental impact yang ada. Okay, sekejap ada telefon je sekejap. Okay, sorry. Sudah. Okay, so assignment nombor 2 ni, buat poster, buat keping. Satu poster ni, you beritahu apa social environmental impact yang ada. You, biasanya kita urban planner kan, so kita fokus pada urban planning lah. Maksudnya urban development, apa impact yang ada. You buat satu poster. So, you tak payah spesifik apa jenis development, tak semestinya. Kan, you boleh buat general. Apa urban development, apa impactnya. Kalau nak spesifik pun boleh. Contohnya cakap industry development, apa environmental impact pun boleh. Nak fokus on industry environmental impact pun boleh. Nak fokus on township development environmental impact pun boleh. You nak fokus on macam dam kan, water dam kan, itu empangan sungai environmental impact pun boleh. Janji apa-apa pembangunan ke, perancangan ke, apa environmental impact dia pun tak apa. You buat satu poster. Satu poster lagi beritahu kita apa relevant mitigation, apa cara untuk mengkurangkan environmental impact itu. Okey, boleh Ini memerlukan you baca banyak sikit. Jangan cari internet copy paste saja. You kena baca. Apa maksudnya environmental impact? And then you kena tahu, environmental impact ni kita bukan tengok impact semasa construction saja. Kita kena juga tengok impact selepas orang mula gunakan itu. Contohnya perumahan. Semasa construction apa environmental impact? Apabila orang mula duduk di kawasan ni, menggunakan kawasan ni, membawa kereta dan sebagainya, berjalan kaki semua, atau kilang sudah operation, apa pula environmental impact? So environmental impact ni at least ada 2 stages tau. Satu during construction. Satu lagi during operation. Maksudnya rumah atau duduk. Kalau kilang orang sudah operasi. Kan? Raya orang sudah guna. Kan? LRT sudah berjalan. Itulah. Sudah operasi. So environmental impact kena tengok at least 2 stages. During construction and during operation. So jangan cari internet copy paste. Kadang-kadang mungkin kena cari buku. Sekarang ni kita sudah ada online buku kan. Ini masuklah library ni website. Mungkin cari online buku lah. Okay. And juga boleh cari journal dan sebagainya. Atau proceeding kan. Boleh cari Google Scholar ke. Library punya online database. Kena belajar cari online database di library.
Supaya apa benda you buat ni lebih technical, bukannya website tak tahu siapa punya, blog mana orang copy paste punya kan, itu nampak dia cetek sikit lah kan, maksudnya simple sikit lah kan, tak technical sangat. Boleh buat technical sikit. Okay, kalau boleh tapak dari internet, environmental impact assessment punya report lagi bagus. You lagi tahu apa environmental impact ada kan. Boleh jawablah sikit. Faham ke? Boleh, Doktor. Boleh dan faham. Ya, baru ada orang jawab, baru happy sikit. Kalau tak ada, ingat bercakap dengan komputer. Saya punya internet problem. Tak apalah. Siapa yang tak ada problem punya beritahu lah. 60 orang kan, tak akan semua orang problem kan. Tak ada problem tu beritahu je. Okay, so environmental impact tu poster. Satu, beritahu apa impact ada. Kalau poster biasanya betul diagram lebih cantik lah. Tapi isinya kena technical lah. Janganlah macam semua copy blog punya kan. Technical sikit. Cari online book melalui website library. Ataupun online journal, proceeding semua. Okay. Satu lagi beritahu apa mitigation. Macam tadi lah. Infiltration ke, pollutant traps ke, not trap itu pollution ke, apa-apa method lah. Macam di tepi jalan kan, masa construction buat jalan raya kan, tepi jalan dia ada letak kain-kain sebagainya. Apa tujuan dia? Itu seal trap ke apa kan? Maksudnya menapis tanah-tanah ke apa kan? So belajar, cari banyak sikit. YouTube boleh cari, Google boleh cari, e-book boleh cari kan. Sama juga kena ada citation and reference. Citation maksudnya setiap isi ambil dari mana kena ada tulis. Dia punya author punya surname and tahun saja. And then bawah tu reference nanti baru tulis terperinci lah kan. Okay, boleh ya? Ini assignment nombor 2. Ikut kumpulan sama sajalah, senang. 8 kumpulan sama. Submission bila? Sebulan lah hari ni apa? Akhir Ogos, akhir Disember kan. Submit akhir Januari lah. Semua semester punya akhir minggu, akhir Januari kan. Okay, so kita minggu terakhir Januari, maksudnya minggu terakhir kelas, kena submit lah, sama je. PDF saja, PDF saja. Lama, ada orang call lagi sekejap. Tak tahu siapa call sekejap. Okay, so ini assignment. Okay, minggu terakhir kelas kita hantar PDF saja sama. Semua boleh tengah kan? So, ini pasal assignment. Ada soalan nak tanya pasal assignment? Kalau setakat kita ada soalan, you all pergi cari dulu maklumat, ada soalan boleh tanya. Semasa kelas boleh tanya soalan tau untuk assignment supaya membuat assignment lagi bagus kan. So, ini assignment nombor 2. So, next week akan buat test pertama. Lepas itu Februari ya. Februari. Maksudnya selepas semua kelas habis, Februari akan buat ujian kedua. Okey ya? So kira bulan kira bulan ni sama 1, ujian 1. And then bulan depan sama 2. And then bulan 2 ya waktu exam patutnya kita buat ujian 2. Waktu exam sebenarnya Februari nanti kita buat ujian 2. Okey, semua online. Ingat jangan terus copy paste maka akan dipotong. Okey. Setakat ni ada soalan nak tanya apa ke? Tak ada. Tak ada. Belum lagi, Doktor. So, sudah faham environment lah? Belum lagi. Okay, so sebenarnya kalau ikut semester ni kita sudah bagi faham basic benda, isu sudah faham, kan? Sikit-sikit pasal environment pun sudah beritahu you all, kan? Okay.
I think hari ni kita pun tak perlu panjang cerita. So, you boleh mulakan buat grouping, buat assignment nombor 2, boleh cari buku, cari apa kan. Sebab sekarang ni online punya approach kita akan kurangkan, sebenarnya tak perlu panjang cerita punya dekat kelas. Okay. Sebab you boleh cari maklumat sendiri. So, kelas dipendekkan. Kalau ikut memang UiTM punya surat berkeliling. Kelas 2 jam pun online tak payah buat 2 jam. Okay, sebab apa? Kita bagi you maklumat penting saja, yang lain boleh cari sendiri. Dia memerlukan banyak self-learning time lah kan, belajar sendiri. So, you boleh start buat kumpulan, boleh bincang assignment 2, boleh mula buat kerja, kalau minggu depan nak tanya, boleh tanya. Kita lebih banyak kan perbincangan sebenarnya lagi bagus kan. Okay, ataupun mungkin I tanya soalan sikit lah. Siapa tutup dekat tepi sungai? Ada ke you tutup? Siapa tutup tepi sungai ambil orang boleh tak? Beritahu sikit, bersuara sikit. Ada orang tutup tepi sungai ke? Janganlah hari ini semua tutup rumah teres saja. Ada? Siapa tutup tepi sungai? Bersuara sikit. Ada? Ini semua orang tutup di rumah teres ke, rumah banglo ke? Iskandar. Iskandar sungai mana? Tak ada doktor, saja. Saya duduk dekat tengah laut je. Tengah laut? Sungai ada. Ada, tepi sungai ada? Ada. Okey, sungai mana? Kawasan mana? Ibu hometown mana? Sungai Pontian. Sungai Pontian. Dekat Pontian. Oh, itu tu dekat Pontian. Memang tepi sungai laut lah. Ada ke tempat you banjir? Setakat ni tak pernah lagi. Tempat Sabudin banjir. Oh, tempat lain ada banjir? Biasa mereka banjir ni bulan berapa? Kalau kat sini banjir dia tak ikut bulan lah doktor. Kalau hujan lebat dia, kalau macam area kawasan Tanah Gambut tu memang banjir selalu. Okey, kalau hujan lebat dia banjir kan? Pernah kat you observe? Biasanya bulan berapa ni banjir? Tak pernah? Saya tak pernah banjir lagi. Tak, tempat lain lah yang you tahu kan. Actually, you all ni semua boleh berhati-hati sikit. Biasanya bulan berapa yang banjir? Kalau pantai timur, biasanya akhir tahun kan. November, Disember, Januari kan. Betul. Tapi kalau West Coast ni, pantai barat ni, dia tak semesti akhir tahun kan. You kena patutnya observe tau. Biasanya kalau banyak berita banjir ni bila? Ataupun kawasan dekat-dekat yang mana kan, biasanya banjir. Biarlah kita cakap sebab hujan lebat banjir kan. Okey, biasanya bila ke hujan lebat berlaku? Pernah ke you observe? Biasanya satu tahun, bulan berapa yang biasanya hujan lebatnya? Boleh sampai banjir kilapnya. Biasanya bulan berapa? 12 itu pandai timur. Bulan 6. Kalau bulan April macam tu tu. That's why you kena buat observation. Pantai timur yang menghadap ke South China Sea kan, iaitu Laut China Selatan. Itu biasanya monsun, hujan kan. Dia akan banyak hujan, panggil banjir kan. Tapi kalau pantai barat, dia bila banjir banyak? Dia biasanya banjir kilat kan. Banjir kilat biasanya bila? Iaitu banjir kilat ni biasanya berlaku macam mana tau. Waktu hujan pendek, tapi kuantiti airnya banyak. Itu biasanya bulan berapa? You nanti boleh buat observation tau. Kalau ikut observation saya, sebenarnya Malaysia ni ada berapa musim? Biasanya kita cakap 2 musim kan. Sebenarnya 4 musim juga. Tapi tempat lain buat musimnya lah apa. Musim bunga kan. And then musim kita ada spring, and then ada spring, and then autumn spring, summer, autumn, and spring, summer, autumn, and winter. Yes, and winter, 4 season. Tapi kalau Malaysia tropical country, kita punya 4 season ni apa tau? Wet season, intersection, antara, and then dry, and then intersection lagi. So kita ada 2 season yang besar, iaitu wet and dry. Tapi tengah-tengah ni ada inter punya session. Maksudnya kering, sangat kering. Lepas tu dia akan masuk satu intersection punya perantaraan. Lepas tu baru wet tau. And then perantaraan baru kering. Okay, contohnya hujan ni, wet season ni biasanya apa bulan? Iaitu macam biasanya 11, 12, 1 kan, biasanya kan. November, Disember, Januari. Itu wet season. Biasa itu banyak hujan. Tapi dekat pantai timur, hujan boleh jadi banjir. Tapi biasanya pantai barat, 3 bulan ni tak banjir kan? Betul ke you perasan?
Biasanya 3 bulan ni pantai barat jarang-jarang banjir. Tahu mengapa? Ada ke bulan ni banjir? Tak ada kan? Atau dengar sekarang berita pantai barat banjir? Kurang kan? Jadi sebenarnya kurang sikit. Sebab apa? Sebab musim hujan yang turut dekat pantai timur. Pantai barat ni dia hujan banyak tapi tak banyak air tau. Tak banjir. Musim pengantaraan lagi senang banjir. Mengapa? Dia punya angin kuat, hujan lebat, waktu ni pendek. Contohnya petang saja. Pagi tak hujan tau. Panas kan. Jadi tiba-tiba petang pukul 4, pukul 5, hujan 1 jam je. Tapi 1 jam ni air ni banyak. Terus macam kilat ni. That's why West Coast ni macam KL, Selangor ke, Perak ke, ni Johor ke. Yang takut ni musim pengantaraan. Iaitu masuk apa? Nanti masuk bulan 3, bulan 4 ni. Bulan 3, bulan 4 ni musim pengantaraan ni. Sebab apa? Angin monsun tengah berubah tau. Semasa hujan, boleh buat observation tau. Mungkin mula-mula turun hujan, dekat depan rumah hujan tau. Angin masuk ke depan rumah you tau. Nanti separuh jalan nanti tukar angin tau. Depan rumah you tak kena air sangat, di belakang pula tingkap masuk air kan. Tiba-tiba mula-mula dia dari sini anginnya. Kan? Nanti lepas tu dia tukar angin dari sini pula tau. Itu ni perantaraan tau. Dia satu sesi hujan tu boleh 2 hala angin tau. Mula tengok angin sini, mungkin boleh tukar jadi angin sini. Itu waktu lagi banyak hujan yang lebat tau. Waktu pendek hujan tapi dia lebat. Itu ni lagi senang banjir. Kalau saya observation di Selangor ke KL area macam ni, West Coast ni, biasa musim pengantaraan ni dia banjir, boleh banjir kilat sebab apa? Hujan dia besar, laju, pendek dan biasanya ada kilat. Dia ada kilat tau. Storm kan, dia ada storm kan. Dia biasanya ada petir semua kan. Nama dia storm kan, dia ribut kan. Dia jadi ribut kan. Angin dia kuat, hujan lebat, waktu ni pendek kan. Then boleh banjir kilat kan. Okay. And then lepas masuk ke dry season, memang kurang hujan lah. Nanti masuk ke bulan 6, bulan 7, bulan 8 biasanya kurang hujan. And then nanti masuk ke bulan 9 ke 10 ke, datang balik. Angin kuat, hujan lebat, waktu ni pendek. Itu sebab perantaraan. Angin dah tidak menentunya. And then senang banjir lagi. And then masuk ke Disember, West Coast sudah kurang hujan lah. Kurang banjir. Masih hujan tapi kurang banjir. That's why you boleh observe tau. That's why you belajar dalam cerita, you kena observe our change of weather tau. Kita punya perubahan cuaca tau. Cuaca kita bukan itu monsoon sahaja. Kita ada 4 season juga kan. Iaitu wet season, dry season, and then ada intersection ini. Antara 2 season ni. That's why macam antara 4 season juga tau sebenarnya. Hari ni mula buat perhatian. That's why kita kena buat perhatian tau. Jangan orang cakap apa, you ingat apa. Jangan cikgu cakap, akhir tahun banjir, kita ingat akhir tahun hujan banjir. Tapi sebenarnya di rumah you, kalau dekat West Coast, bukan ni akhir tahun banjir kan. Akhir tahun banjir kan. Okay, kena buat observation. That's why, apa maksudnya science? Yes, apa tu science? Science datang dari mana? Tanya sikit. Bagi orang bercerita sikit. What is science? From where the science come from? Yes, beritahu saya. Science datang dari mana? Siapa nak jawab? Science datang dari mana? Iskandar, mengapa tutup mic pula? Yes. Science tu datang daripada alam sekitar, sekeliling kita. Science datang daripada observation, pengamatan. Kita tengok. Contohnya dalam lab, you buat uji kaji, you observe. Itulah keluarkan science, betul? Itu science dapat daripada chemical punya lah kan. Chemical punya kan. And then you observe ada gravity kan. You nampak ada gravity, ada daya gravity. Itu pun science. You observe kan. You nampak ada gravity. You tengok bulan lah, tengok bintang kan, tengok bumi kita macam berpusing, berputar semua kan. Bergerak kan. Itu pun from observation. Itu ni science kan. So science ni from the observation tau. Bukan daripada membaca. That's why you membaca, you memahami, you menghafal, and then ingat itu science, itu you transfer orang punya science. Silap-silap, salah faham. That's why science ni datang dari mana asalnya? Datang daripada observation. So siapa ni scientist? Scientist orang yang buat observation sebenarnya. Dia memerhati perubahannya, bulan kita, bumi kita, kita punya air pasang surut kan. Kita perubahan cuaca, suhu kan. Kita punya gejala seperti mengapa apple tu jatuh kan? Mengapa apple tu jatuh? Mengapa durian tu jatuh? Bukan naik ke atas. Mengapa angin tiup macam ni? Mengapa angin tiup pokok tu akan
patah. Mengapa atas angin tiup pokok tu tak patah pula? Itu semua sains kan, biologi dan sebagainya. Mengapa apabila kereta bawa laju tiba-tiba brake, orang akan terjunang ke depan ke? Itu semua sains kan. Ada fisik lah, ada biologi, ada chemical kan. Itu semua tatan dari mana? Observation. That's why ini zaman scientific. Bukannya zaman untuk menghafal. Zaman scientific patutnya zaman untuk apa? Yes? Apa jawapan sesuai? Kajian sistematik. Membuat observation, membuat pengamatan. That's why you buat research ni, buat thesis nanti, kena buat observation. You buat rancangan suatu rancangan tempatan pun kena buat observation. Betul? You buat AKK ke buat layout pun kena buat observation. Kalau tak buat observation, you hanya dengar orang cakap saja, you percaya saja, itu bukan scientific lah. You orang tidak bersains, you orang lah. So kita zaman sains, kita jangan percaya orang cakap apa-apa saja percaya. Itu bahaya tu. You tak pergi cari kata, kita pergi cari kebenaran. Percaya orang cakap kan? Sesuai atau orang cakap, betul ke ada COVID-19? Atau orang pernah tanya tau, betul ke ada COVID-19 virus? Itu ada tahu lah. Itu orang mencabar lah. Sebab dia cakap dia tak nampak. Kan? Itu orang yang cakapnya kan? Itu orang ada sikit sains lah kan? So dia kena buat observation. Biasa orang sesama macam mana? Kalau orang COVID-19 sesama macam mana? Dia kena buat observation. That's why kadang-kadang mungkin kerajaan pun patutnya bagi orang tahu apa gejala-gejala COVID-19 ataupun orang benar dapat COVID-19 ni kena buat video ke bagi orang tahu apa dia kena, apa beza daripada sesama biasa. Itu baru saintifik supaya orang boleh percaya betul ni ada virus ni. Dia punya gejala dia lain, dia punya impact lain kan. Itu pun sains tau. Jangan cakap orang cakap ada je percaya, orang cakap ada je percaya kan. Sepatutnya kena ada sains, kena ada sharing of knowledge kan. Orang punya experience patutnya share to us kan. Baru kita boleh percaya. Yes, this is virus COVID-19 kan. Special than others than normal flu kan. Itu ni baru scientific. That's why kita penting sharing knowledge. Itu baru scientific. So jangan senang percaya satu orang cakap apa benda sampai kita patutnya boleh buat research, kita boleh buat observation. Kan? Observation tak semesti gunakan mata tau. Observation not necessarily using your eyes, including your nose, your hands. Kan? Apa you rasa pun observation. Observation jangan limit kepada mata tengok tau. Pengamatan, tidak semestinya mata tengok. Termasuk telinga dan dengar punya pun observation. You punya tangan bagi rasa ni pun observation. You punya perasaan itu. You pakai all the 6 sense kan. Sense 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ke you? Tengok, dengar, rasa, sentuhan. Apa lagi ya? Tak tahu. Perasaan takut ke? Tak tahu lah apa kan. All the senses you kena pakai kan. Our 5 senses kan. You kena guna. Kan? Barulah itu namanya observation. So you kena faham apa itu sains. So apabila kita cakap alam sekitar, kita kena faham itu sains. Sains ni bukan untuk dihafal, bukannya baca buku banyak you hafal-hafal macam sustainable lah. You hafal banyak prinsipal, ada guna ke? Tak ada guna. Itu you menghafal, akhirnya you macam orang yang tahu membaca buku je lah. Bukannya orang sains. Patutnya kena buat observation. Apa yang saya ajar ni betul ke? You observe dulu. Betul baru percaya, tak betul jangan percaya. Apa buku tulis tu betul ke? Betul ke? Kita tengok matahari terbit dari mana ke mana kan? Terbenam di mana? Betul ke? Bumi kita 4 segi ke bulat ke? Betul ke 4 segi? Betul ke bulat tu? Kita ada daya gravity. Betul ke? We have the creativity kan? Itu semua you boleh observe kan? Water flow from the upstream to the downstream. Betul ke? You kena observe. You jangan percaya saja. Okay So itu ni sains. So apa you belajar ni you kena buat observation. Okay, stomata. Betul ke parit tak bagus? Betul ke sungai lebih baik? Betul ke tutup tepi sungai senang banjir? Ke orang tutup di kawasan rata yang tak ada sungai tu lagi senang banjir? Mana satu sebenarnya? Tepi sungai senang banjir sebab dulu kita punya konsep ialah mengalirkan air laju-laju ke sungai. So tanah tinggi tak banjir lah. So tepi sungai banjir. Kalau kita sekarang ni buat manual saluran masalah alam kan. So kita patutnya semua tempat simpan air sendiri. Patutnya air sungai tak senang lah banjir kan. Masih banjir lagi mungkin sebab apa? You kena buat observation. Ataupun you baca berita ke, cari YouTube ke apa, tengok apa berlaku tempat lain. Mengapa orang banjir?
Itu namanya sains. So patutnya sekarang ni MCO ke apa CMCO ke panggil tutup di rumah. So mulakan cari banyak benda dekat online untuk belajar. Supaya more observation through YouTube ke, video lain ke, kan orang sharing punya foto ke sebagainya ke, buku-buku yang orang share ke blog ke apa pun tak apa, you get more knowledge from the observation. Jangan terus percaya dulu tau, online punya benda you cannot directly believe. Takut ada rubbish punya kan, sampah sara punya dia buang masuk internet, itu percaya. So you kena baca, you kena tapis dulu okay, itu penting. You do the observation. Okay, I think that's all lah for this week. Any question? Tak ada doktor. No. Tak ada doktor. Okay, so that's all lah. So see you next week. Okay, thank you so much. Alright, Doktor. Thank you. See you, bye-bye. Okay, thank you doktor.